boleh tolong edarkan tak? Boleh tolong edarkan tak? Ada panduan sikit nanti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita melafazkan puji dan syukur, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini. Moga-moga pertemuan pada pagi ini dirahmati, diberkati serta dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka pertemuan kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya memulakan kuliah subuh pada pagi ini, saya ada sediakan pamphlet sebagai panduan kepada apa yang akan cuba kita bincang pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya akan lebih mengkhususkan berkaitan dengan pengalaman saya dalam merawat penyakit yang ada kaitannya dengan gangguan daripada makhluk halus. Sebagai salam perkenalan tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Muhammad Suhaimi bin Rozali. Saya berasal daripada Pendang, Kedah, Darul Aman. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Muhammad Saman. Kemudian saya menyambung pengajian di Sekolah Menengah Madrasah Taufiqiyah Al-Khairiyah Al-Halimiyah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, dulu dikenali dengan julukan Pondok Pak Ya, yang pernah mengorbankan 27 orang puteri satu ketika dulu. Asrama terbakar. Masa tu saya tingkatan 2. Lepas tu alhamdulillah dengan izin daripada Allah, saya dijemput ke Mesir pada tingkatan 4, sebab sekolah tu dia tingkatan 4 dia dah hantar pergi Mesir. Jadi saya pergi tingkatan 4 dan SPM saya ambil dekat sana. Jadi saya pergi masa tu umur 16, balik lebih kurang umur 20. Jadi bila saya balik ni, tugas pertama saya berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Selangor sebagai seorang pendidik lah. Lebih kurang dalam 10 tahun saya terlibat dengan Jabatan Agama Islam. Sampailah saya buka sekolah swasta yang namanya Seri Darul Taufiqiyah di Bandar Baru Bangi. Kemudian dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sambung dekat Universiti Melaya. Saya buat diploma syariah
Dekat Mesir itu pengkhususan saya dalam bidang syariah Islamiah. Kemudian bila saya belajar di Universiti Melaya ni, saya ditaja oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk buat diploma. Kemudian saya merasakan tidak cukup untuk kita menyampaikan dakwah ini kalau kita tidak punya komunikasi yang betul. Jadi saya menghabiskan masa 4 tahun lagi sekali di Universiti Putra Malaysia untuk saya mengambil Bachelor Komunikasi dan Bahasa Arab selama 4 tahun. Habis daripada itu, saya terlibat dengan masyarakat dan saya menjadi nazim masjid di Tamarakan Ceras. Dan saya merupakan nazim masjid yang termuda pada ketika itu. Disebabkan muda kita, kadang-kadang kita bercakap, kita berbicara itu agak lantang. Setelah daripada itu saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkena satu penyakit, dalam istilah Melayu ni disebut santau. Dulu masa saya di Mesir, saya belajar dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banji Al-Makki. Itu merupakan tuan guru saya. Selama 4 tahun saya mengadap kitab, bertalaqi dan mengambil beberapa sanad, khususnya dalam bidang perubatan. Justru itu saya letakkan dalam pamphlet saya itu supaya tuan-tuan mengenali mana guru yang kita belajar. Cuma saya tidak listkan semua guru lah. Saya hanya listkan guru-guru yang siqah, yang saya percaya. Dan ilmu perubatan ini saya gali ketika mana berada di Mesir dulu bersama dengan seorang ulama besar yang dikenali dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kajian baca buku, Syekh Abdul Wahid Salam Bali ini mengeluarkan 2 buku yang sangat baik untuk pembacaan. Sebab kita nak cari di pasaran buku-buku yang ada kaitan dengan perubatan Islam secara takhusus untuk membincangkan berkenaan dengan sihir ini jarang ada. Kebanyakan penulisan yang mereka tulis itu tidak ada sumber rujukan yang jelas. Jadi buku yang ditulis oleh seorang ulama Mesir ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, boleh tuan-tuan dan puan-puan jadikan sebagai rujukan. Dan memang sudah ada dalam bahasa Melayu kita. Dalam bahasa Indonesia tu banyaklah. Dan saya lihat sekarang ni sudah diadaptasi dalam bahasa Melayu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang saya kata santau ni, barulah saya merasainya. Betapa sukar, betapa susahnya apabila kita terkena dengan gangguan daripada makhluk halus. Masa saya di Mesir dulu dipesan oleh tuan guru kami, kalau kamu nak balik, kalau kamu nak berdakwah, kalau kamu nak berjuang, salah satu ilmu yang kamu kena ada itu adalah ilmu membentengkan diri. Jadi bila dia cakap macam tu, saya merasakan seolah-olah kita buat kerja dakwah ini, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dan akan mengelakkan kita daripada benda-benda yang macam tu. Itu pandangan saya. Kemudian saya juga beranggapan bahawa apabila kita ada Quran dalam badan kita, apabila kita seorang hafiz, apabila kita menghafal ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menganggap bahawasanya kita tidak akan diuji oleh sihir tadi. Itu anggapan saya pada ketika itu. Maka bila saya balik, saya mengabaikan benda-benda yang macam tu. Kebetulan seorang sahabat saya, salah seorang penceramah juga, saya tak nak sebut nama dia sebab dia pun dah meninggal. Saya mengambil pengalaman daripada dia. Sebab dia ni orang yang rajin berceramah, mengajar dan sebagainya, tapi agak lantang dan keras. Akhirnya satu hari dia tak ada perempuan, dia mengajar di satu tempat di sebelah Negeri Sembilan sana. Memang dikategorikan tempat yang sangat kuat dengan permainan santau. Dia ni, kalau dia nak makan, kalau dia nak minum, selepas daripada mengajar ni, dia cukup ambil kira. Sampai orang kata dia sombong lah, lepas dia mengajar dia terus balik. Satu hari ni mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hari ni walau apa pun yang berlaku, aku mesti nak minum bersama dengan ahli Jumaat. Ditakdirkan masa minum tu, ada seorang hamba Allah ni nak test, nak uji. Ustaz ni hebat sangat kah? Bercakap lantang ni, nak test sikit.
dia memasukkan beberapa serbuk daripada bahan santau ke dalam minuman. Ustaz ni pun bila dia minum macam biasalah, dia baca bismillah, dia terus minum. Jadi bila dia minum itu, badan dia dah mula rasa tidak selesa. Dia balik rumah, dia dah mula tak boleh tidur malam. Jam 12 malam, isteri dia telefon saya, "Ustaz, minta tolong." Sebab dia tahu saya ni kawan dia. "Suami saya ni sekarang ni dah mula muntah darah." Masa tu saya berada di Johor Bahru. Kebetulan isteri saya bertugas di sana. Bila saya tengok jam pukul 3, saya kata daripada Johor Bahru, masa tu saya tinggal di Kajang, nak patah balik tu lebih kurang 300 km. 300 km kalau saya speed 110 pun hanya boleh sampai lebih kurang 3 jam. Jadi bila saya tengok santau tu dah mula merebak sampai pada tahap muntah darah dan sudah keluar melalui liang roma. Jadi saya mengatakan bahawasanya masa untuk saya nak sampai, untuk saya berubat itu saya tak ada masa. Sebab perjalanan lebih kurang 3 jam. Kemudian awak kena sediakan bahan-bahan tertentu sebab penyakit dia sangat kritikal. Selepas daripada itu saya kata pada dia, carilah pusat rawatan yang terdekat. Tapi disebabkan kerana benda itu merebak dengan begitu cepat, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil dia dan dia meninggal dunia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai asbab kepada meninggal dunia ini, salah satu faktor yang diajar oleh guru kami dulu, salah satu faktornya ialah faktor yang berkaitan dengan santau. Jadi santau ni sebenarnya dia duduk di bawah kategori sihir. Sebab itu tuan-tuan, sihir ni sebenarnya satu penyakit dan satu dosa yang sangat besar. Sehingga kalau tuan-tuan merujuk dalam kitab dosa-dosa besar yang dia tulis 70 dosa-dosa besar oleh seorang ulama kita, sihir ini diletakkan nombor 3 ranking dia. Pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Yang keduanya membunuh. Yang ketiganya as-sihir. Kerana sihir itu boleh menyebabkan seseorang itu kufur. Orang kita tuan-tuan, bila sebut kufur ni dia tak kisah, sebab kufur tu bagi dia tak ada apa. Tapi kalau sebut kafir tu dia marah. Padahal kufur dengan kafir tu lebih kurang aja. Kafir itu orang dia, kufur itu sifat dia. Kan kita jumpa orang, "Kamu ni kufur lah," dia masih boleh senyum. Tapi kalau kita kata "Kamu ni kafir lah," dia marah. Sebenarnya adik-beradik ya, yang seorang tu benda, yang seorang tu sifat. Ini kita kena jaga tuan-tuan, pada segi pengistilahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya kena benda tu, saya pun pergi rawat rata tuan-tuan. Mana orang tak sebut pusat rawatan, saya terus terjah. Kerana apa? Kerana kita nak kesembuhan. Pada ketika itu pusat rawatan masih tidak banyak, tidak sepopular pada hari ini. Pusat rawatan sudah tumbuh bagaikan cendawan. Kerana apa? Kerana pusat rawatan ni nak buat duit mudah. Bila orang datang jampi, bohong kokak-kokak, boleh 100, boleh 1000, boleh 20,000. Ada yang kadang-kadang meletakkan harga sampai 30,000 lebih. Tapi tuan-tuan bayangkan, kalau kita sendiri diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu penyakit, yang mana penyakit itu, saya ambil penyakit seperti mana Rihul Ahmar. Andai kata kita diuji oleh Allah dengan Rihul Ahmar, maknanya penyakit lumpuh yang tidak boleh bergerak, berapa bayaran yang sanggup untuk kita bayar? Kalau tuan-tuan ada 1 juta, apa nilainya 1 juta kalau sekiranya tuan-tuan terlantar di atas katil? Kalau ada tabib, kalau ada doktor yang boleh merawat penyakit tuan-tuan dengan bayaran separuh daripada harta tuan-tuan, saya yakin kita akan bayar. Sebab kita tidak ada guna. Apa gunanya rumah yang cantik, apa gunanya kereta yang cantik, apa gunanya isteri yang cantik kalau kita lumpuh? Jadi kita akan bayar tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah nilai sebuah penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rawat rata tuan-tuan. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih belum ada kesembuhan. Dan saya pergi juga merawat di Darul Syifa. Sebab Darul Syifa menggunakan satu konsep, bila kita merawat penyakit santau ni, dia akan guna kaedah tepuk. Tepuk, keluar.
Saya rawat agak lama lah, lebih kurang 2 tahun. Tetapi apabila datang sahaja bulan mengambang, rupanya ibu santa tu deaktif balik. Bulan seterusnya saya pergi lagi tepuk, keluar benda yang sama. Akhirnya bila dah 2 tahun, saya tanyalah kepada salah seorang pengamal. Saya tanya, ada tak kaedah untuk saya rawat? Sebab saya dah tak larat dah. Tiap-tiap bulan pergi tepuk, tuan-tuan. Bila tepuk ni, tuan-tuan, liang rumah kita akan terbuka di kawasan dada. Menjadi sebab kepada kita tak boleh nak minum limau nipis, kicap, rambutan-rambutan yang lekang-lekang, kita tak boleh minum kerana akan sakit di kawasan dada. Itulah yang saya alami selama beberapa tahun. Jadi barulah saya terfikir, tuan-tuan, sukarnya untuk merawat penyakit yang ada gangguan. Itu baru satu penyakit, belum lagi penyakit-penyakit yang lain, tuan-tuan. Hasil daripada itulah, tuan-tuan, pada hari ini saya ingin berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dalam perbincangan kita ini, saya tanya tadi masa diberikan lebih kurang sejam ataupun 45 minit. Kalau 45 minit tu mungkin mukadimah ya kot. Dan saya pun patutnya program pada hari ini banyak kali dilamar juga oleh masjid ni. Tapi bukan saya tak nak terima program. Disebabkan kerana saya memang duduk di Kedah. Saya hanya datang ke Kuala Lumpur ni pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu je. Maknanya macam semalam tu saya datang pukul 3 pagi tolak daripada Kedah. Saya bawa kereta sendiri dengan ayahanda saya. Sampai kat sini lebih kurang pukul 8. Saya buka pusat rawatan di Batu Cave. Sebab tu saya senaraikan dekat sini supaya saya nak jimatkan masa. Ada alamat saya, ada nombor telefon saya, supaya tuan-tuan lepas ni jangan tanya dah, ustaz rawat di mana? Jangan tanya dah. Sebab masa bagi saya sangat-sangat penting. Sebab itu saya nak gunakan masa tu semaksimum yang ada pada hari ini. Jadi kebetulan setiap hari Ahad ni, tahun lepas dengan tahun ni, saya bersiaran program Nasi Lemak Kopi O, bawah program Dunia Misteri. Patutnya pukul 7.30 ni saya kena beredar. Sebab program tu lebih kurang pukul 8.30 saya kena standby di program TV9. Tapi kebetulan hari ini ulang tahun Nasi Lemak Kopi O, program saya ditunda pada minggu depan. Saya pun kalau ikut nak tunda juga program ni, tapi dah janji dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya bila janji ni, tuan-tuan, kita kena pegang walau apa keadaan sekalipun. Dah habis daripada program ni, saya akan terus balik ke Kedah sebab kita ada rawatan di Kedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan apa-apa, saya difahamkan tadi, boleh tanya melalui WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa soalan tu, saya akan buat selingan lah. Di samping saya akan bagi kuliah, kita akan jawab beberapa soalan. Cuma bila habis program tu, bila saya nak balik tu, tuan-tuan, jangan ada soalan lah. Sebab apa? Sebab saya perlu berada di Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, jam 12 ataupun jam 1, tuan-tuan. Kita bukannya Nabi Sulaiman, kan? Boleh zam-zam balakazam. Kita manusia biasa. Tapi alhamdulillah lah, cakap hari ni Allah mudahkan urusan, 3 jam tu insya-Allah lah boleh sampai, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada pagi ni saya nak fokus berkenaan dengan perubatan Islam. Dan yang saya nak fokus pada hari ini, satu hadiah besar yang Allah bagi pada kita, iaitu sembahyang. Sembahyang ni sebenarnya hadiah yang paling besar. Sebab itu bila orang ada gangguan, dia sukar untuk menunaikan solat. Sedangkan solat itu mudah, tapi susah dia nak sembahyang. Dan dalam sembahyang ini, ulama kata yang paling sukar yang kita nak capai itu adalah khusyuk. Sebab khusyuk itu adalah ruhnya ibadah. Jadi pada hari ini kita melihat ramai orang yang sembahyang, tapi khusyuknya, feel-nya itu sudah tidak ada. Sebab itu bila kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, akan masuk sahaja macam-macam channel dalam badan kita. Macam istro pula, macam-macam channel masuk. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itulah tugas. Permulaan kita takbir, syaitan akan ganggu kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang yang belajar sembahyang, kan, kadang-kadang takbiratul ihramnya pun sudah menjadi masalah. Doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu penyakit, tuan-tuan. Saya membaca satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Cerita berkenaan dengan penyakit was-was. Penyakit was-was ini satu penyakit
Ya kadang-kadang bila kita ambil wuduk, kita rasa aku ambil lagi wuduk ni. Yang keduanya, bila kita ambil wuduk ni, bila kita basuh tangan, aku basuh 2 ke aku basuh 3? Ini permulaan. Sehingga tuan-tuan, saya pernah diketemukan oleh seorang tuan guru yang sangat alim di Melaka. Alim ataupun tidak tuan guru ni tuan-tuan, kalau sesiapa yang nak mengajar, kalau sesiapa yang nak jadi imam, nak jadi masjid, kalau nak ambil tauliah, dia salah seorang orang yang penemunuga tauliah. Sangat alim. Bagi kita Arab tak ada baris pun tuan-tuan, dia boleh baca. Sangat alim tuan-tuan. Tetapi Allah telah menguji dia dengan satu penyakit, iaitu penyakit was-was. Tuan-tuan tahu dahsyatnya was-was dia sebagai seorang tuan guru ni tuan-tuan. Kalau nak solat Zuhur katalah masuk jam 1:30, dia masuk tandas tuan-tuan jam 12:30. Masuk 1:30 ni, masuk tandas untuk ambil wuduk 12:30, keluar tandas 3:30 petang tuan-tuan. Hanya nak mengambil wuduk. Tuan-tuan bayangkan, seorang yang alim tapi terkena gangguan ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila saya duduk dalam dunia ini tuan-tuan, baru saya nampak, ya Allah, pesakit ni tuan-tuan sangat banyak. Kita dah tak larat tuan-tuan. Kalau dalam istilah nak rawat ni, tak larat. Sebab itu kalau ada orang kata, ustaz, kami ni tak ada kerja, mai kerja dengan jenis gangguan ni tuan-tuan. Kalau orang kata, ustaz tak ada kerja, balik Azhar, balik Mesir, balik Jordan, tak ada perempuan, ustaz tak ada kerja hari ni. Dengan kos sara hidup tinggi, mai kerja dalam pusat rawatan ni tuan-tuan. Sebab itu saya tak punya perawat tuan-tuan ada perempuan. Kerana bila kita rekrut, bila kita ajar, bila mereka rawat orang tuan-tuan ada perempuan, mereka tidak tahan. Itu sebab apa? Sebab tindak balas lepas daripada rawatan. Sebab itu bila orang nak jadi perawat, saya kata, jangan duk asyik nak ambil ayat untuk serang, untuk bakar, untuk halau benda halus. Kamu duk kira nak serang ya, tapi kamu punya pertahanan kamu tak jaga. Kita ni tak ada perempuan, kalau main bola ni, kalau duk kira serang yang pertahanan tak jaga, bahaya tuan-tuan. Sebab tu kena tiru Kedah Darul Aman. Saya ni taklah minat bola, tapi semalam dengar mereka kata Kedah menang. Seronoklah juga kan. Sekarang ni dunia WhatsApp kan. Kita boleh tengok kawan-kawan hantar, ustaz doakan supaya Kedah boleh menang. Doakan juga supaya boleh tolak supaya hujan tak turun. Itu yang saya tak mahu tu. Ada juga hari ni tentu ada orang datang, ustaz ni nak penuri ni ustaz, tolong tolak hujan dan sebagainya. Saya kata kalau boleh tolak hujan tu hebat lah. Hujan tu boleh tolak, boleh panggil ikut kerja kita kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah benda halus ini, jangan ambil kira sekadar serangan sahaja. Serangan tu maksud saya kita jampi je. Tengok orang ada sakit ni kita jampi, tengok orang sakit ni kita jampi. Sebab tu guru saya pesan, kalau orang jadi histeria, jangan berebut-rebut nak jampi. Kena jaga. Kalau tuan-tuan jampi dia, balik nanti ikut tak boleh tidur. Kena jaga. Bila kita jampi orang kena histeria ni, takut dia ganggu anak dan isteri kita. Jadi bila orang nak merawat ni, saya selalu bagi benteng diri. Jadi hari ni dalam masa yang terakhir ni, saya juga akan bagi benteng diri tu pada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai oleh-oleh untuk tuan-tuan bawa balik. Jadi saya ingat pada pagi ni saya lebih pada program santai untuk saya menceritakan sedikit berkenaan dengan pengalaman. Saya terlibat dalam bidang rawatan. Jadi saya terlibat dalam bidang rawatan ni tak lama, lebih kurang dalam 15 tahun. Pesakit yang kita bantu dengan izin Allah ini sudah mencecah 200,000 orang yang kita rekod. Maknanya terlalu banyak sangat tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak bagi pada ilmu pada tuan-tuan sikit sebanyak, supaya tuan-tuan boleh guna pakai ilmu tu, membentengkan diri tuan-tuan, dan juga boleh guna pakai untuk tuan-tuan merawat. Disebut dengan first aid untuk merawat anak, isteri tuan-tuan andai kata berlaku penyakit-penyakit yang dikategorikan dengan gangguan. Jadi sebelum kita nak melihat kepada penyakit yang ada kaitan dengan gangguan tu juga, kita juga perlu mengenali sedikit tanda-tanda kalau kita ada gangguan. Jadi tanda-tanda tu tuan-tuan saya letak dekat kertas ni, sebab saya tahu tuan-tuan kalau datang untuk belajar jarang bawa pen dan kertas. Sebabnya alimnya tuan-tuan, tak dibandingkan dengan saya. Sebab itu, sebab tuan-tuan ni Imam Syafi'i tu saya sediakan kertas kepada tuan-tuan. Imam Syafi'i ni Allah anugerah dia fotografi minded.
Kalau dia tengok kertas tu macam mesin photostat, masuk terus. Tuan-tuan pun kategori fotografi minded lah kan. Bila tengok tu masuk terus. Jadi tuan-tuan saya sediakan itu sebagai panduan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dekat belakang tu sikit, saya letakkan dekat situ tuan-tuan berkenaan dengan tanda-tanda gangguan. Yang tuan-tuan boleh tengok, dan akan kita bincangkan sedikit sekejap lagi. Saya balik pada persoalan solat tadi tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi solat kepada baginda Nabi SAW. Dan Allah bagi solat pada umat-umat yang terdahulu. Kerana solat ini sebenarnya sebagai satu anak tangga pertatihan seorang hamba dengan Allah. Sebab itu di hari akhirat pun kualiti amal kita itu ditengok melalui solat, sebelum dia nak tengok benda-benda lain. Jadi solat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Saya selalu istilahkan, solat itu perlu dimekanikkan semula, perlu dioboholkan semula. Perlu belajar kaedah bagaimana solat boleh menjadi syifa, bagaimana solat boleh menjadi penyembuh pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Cuma yang jadi masalah kita pada hari ini, kita solat tapi penyakitnya sangat banyak. Sebab itu tuan-tuan, saya terkesan apabila seorang hamba Allah ini, apabila dia ada penyakit, dia pergi berubat di luar negara, akhirnya doktor tu tanya pada dia, kamu ni orang agama apa? Dia kata, saya orang agama Islam. Jadi doktor tu ketawa. Doktor tu kata, kalau kamu orang Islam, wuduk kamu sebenarnya sudah menjadi syifa untuk kamu. Sebab tu saya ambil contoh tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita mengambil wuduk, ada 4 anggota wajib. Pertama sekali basuh muka, kita basuh tangan sampai ke siku, kita basuh kepala, dan juga kita basuh kaki. 4 anggota wajib. 2 lagi ditambah itu niat dengan tertib. Maknanya 6. Kadang-kadang saya tengok orang ambil ayat semayang, saya tanya dia, mana wajib, mana sunat? Tak boleh beza untuk wajib dengan sunat. Kenapa kita perlu beza? Kerana ada ketika tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Terutama kalau kita ada gangguan. Tuan-tuan, kita nak boleh kekal duduk dalam wuduk bukan mudah. Biasanya bila kita mengambil wuduk, akan berlakulah satu penyakit yang namanya kemian hantu. Pernah dengar tak penyakit kemian hantu? Kemian hantu tu maknanya buang angin. Istilah kita sebut kentut. Tuan-tuan cuba bayangkan diri tuan-tuan yang tadi boleh tengok gambar, boleh buat benda lain, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak rasa pun nak buang angin. Pi ambil wuduk tuan-tuan, buang langsung angin. Sebenarnya bila kita ambil wuduk buang angin, dia sudah menjadi penanda aras, menunjukkan bahawa badan kita tu ada gangguan. Jadi bila kita ambil, kadang-kadang Allah bagi syifa dengan buang angin tu, kita marah pula, apa ni? Bila ambil semayang buang angin, padahal Allah bagi percuma tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, nak buang angin tu kadang-kadang ada orang tak boleh buang angin. Maksud saya tak boleh kentut tadi. Operation untuk buang angin tu kadang-kadang mengambil kos berbelas ribu. Tuan bayangkan. Sebab itu angin ni bila dia duduk dalam badan kita, kita boleh tahu angin tu elok, angin tak elok. Angin yang elok dia keluar ke bawah. Angin yang tak elok dia naik ke atas. Kalau istilah kita sendawa. Tuan perasan tak kalau kita pergi mengurut, kadang-kadang tuang urut tu bila dia sentuh kita, dia akan buang angin. Dia sentuh kita tapi dia yang buang angin. Itu konsep ilmu yang dipanggil transfer. Ilmu transfer ni banyak hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, perubatan yang dia guna kaedah transfer. Katalah seseorang itu ada penyakit, dia akan menggunakan sihir dia, transfer penyakit tu kepada ayam. Akhirnya ayam ni berlaku histeria. Sian kat ayam tu tuan-tuan. Duk elok-elok jadi histeria. Jadi macam orang ni lah, orang kata nak mati lah, mabuk nak mati tu, calam melelong dan sebagainya. Dia orang ambil ayam tu, dia orang sembelih, akhirnya penyakit tu hilang. Saya persoalkan, bagaimana konsep transfer tu boleh berlaku kalau ianya tidak ada kaitan dengan
perkongsian dengan benda halus. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin. Hari ini juga tuan-tuan keluar dalam YouTube di Indonesia, dia ada satu ilmu namanya ilmu laduni. Dia menggunakan kapasiti sebagai seorang yang mendapat karamah. Dia letak seorang perempuan yang berbaju uniform, yang saya kira auratnya pun juga tidak sempurna, sebab dia pakai tangan pendek. Kemudian dia minta seorang lelaki untuk serang perempuan ini. Bila lelaki itu serang dengan niat nak tumbuk, nak tikam, nak bunuh, akhirnya tumbukan dia itu, tikamannya itu tidak boleh sampai kepada perempuan tersebut. Akhirnya lelaki itu akan jadi keras seperti patung. Persoalan dia, ilmu apakah ini? Sebab itu saya mengatakan, kalaulah berlaku sesuatu perkara yang menyalahi adat, orang tumbuk kita tiba-tiba tak jadi apa, orang tikam kita tiba-tiba tak jadi apa, hukum adatnya tikam dengan pisau luka, hukum adat. Tapi tiba-tiba berlaku perkara yang disebut dengan menyalahi adat ataupun mencarikan adat. Akhirnya orang kata apa tuan-tuan? Orang kata tadilah, ilmu ini ilmu laduni, Allah bagi direct kepada orang tadi, dan dia berdiri di atas kapasiti sebagai karamah. Persoalan besar, adakah itu ilmu laduni? Persoalan yang lagi besar, apakah itu merupakan satu karamah? Sebab itu hari ini dalam masyarakat tak ada perempuan, kalau ada kanak-kanak, budak-budak umur 10 tahun, 15 tahun boleh melihat sesuatu benda yang kita tak boleh lihat, kita sudah menganggapkan dia satu anugerah yang Allah bagi kat dia. Sedangkan kita lupa benda menyalahi adat kalau berlaku pada orang awam, ulama mengistilahkan dia sebagai ma'unah. Ma'unah maknanya pertolongan sekali-sekala yang Allah bagi pada orang-orang awam soleh yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh buat demonstrasi. Kalau buat demonstrasi itu maknanya terancang, benda yang dirancang. Ma'unah ni seolah-olah kita bawa kereta, tak ada apa-apa, berlaku kemalangan, tengok kereta ni hancur, orang dia keluar dengan izin Allah, tak ada apa. Mungkin kita boleh namakan dia ma'unah, pertolongan sekali-sekala. Tapi kalau buat lagi sekali tuan-tuan, boleh tak berlaku? Tak mungkin boleh berlaku. Itu namanya ma'unah. Kalau bukan ma'unah tuan-tuan ada perempuan, mungkin kita nak kategorikan dia mukjizat. Bolehkah kita kategorikan dia sebagai mukjizat? Tak boleh. Sebab mukjizat hanya berlaku kepada para nabi dan para rasul. Habis tu kalau bukan benda itu tuan-tuan ada perempuan, mungkin kita boleh kata dia itu sebagai karamah. Apa definisi karamah disebut oleh ulama? Karamah itu diberikan pada orang wali. Wali ini maknanya kekasih Allah. Syarat untuk menjadi wali ini sangat ketat tuan-tuan. Dia kena faham ilmu agama, selalunya diberikan pada orang-orang alim. Kalau kita nak kiaskan yang tadi dengan bajunya tidak menutup aurat, apakah kita boleh menamakan dia sebagai seorang wali? Inilah yang kadang-kadang tuan-tuan, pendefinisian ini menyebabkan orang awam tuan-tuan dan perempuan akan mempercayainya. Dan benda-benda inilah tuan-tuan yang kita banteras. Jadi ulama kata, kalau tidak berdiri di atas kapasiti ini, dia berdiri di atas apa? Sudah tentulah dia berdiri di atas sihir. Sihir ini maknanya apa? Sihir ini maknanya perkongsian di antara manusia dengan jin untuk membuatkan sesuatu perkara yang menyalahi adat. Macam saya kata tadi, tikam taklud. Kalau sejarah negara kita dulu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat popular negara kita dengan ilmu persilatan. Dalam ilmu persilatan ni tuan-tuan, apa benda yang hebat? Bukan kita nak belajar buah, tari, semua tu tak penting. Yang penting dalam ilmu persilatan ni tuan-tuan, bila orang tikam kita, taklud. Itulah yang hebat dah.
Kan? Dalam ilmu persilatan yang hebatnya, tutup mata serang kok mana pun boleh buka tari. Itulah hebat. Jadi adakah kita lupa dengan apa yang menyebabkan kita kebal pada ketika itu? Adakah kita lupa tuan-tuan puan-puan dengan apakah tari kita boleh buka tuan-tuan? Sebab itu saya jumpa seorang hamba Allah tuan-tuan. Dia datang menangis. Dia cium lutut saya. Sebab tuan-tuan, masa zaman hidup dia dulu, dia belajar satu ilmu. Kalau istilah dulu dipanggil ilmu Nasrul Haq. Ilmu Nasrul Haq ni, ada ulama kata okey, ada ulama kata tak okey. Yang jelasnya majlis fatwa tidak membenarkan, itu saja. Tuan-tuan, saya kalau bercakap, saya tak nak sentuh kalau bukan bidang saya. Bidang syariah ke, bidang usuluddin ke, saya tak nak sentuh. Saya hanya nak fokus skop saya bidang perubatan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu kepakaran yang kita ada. Sebab saya tak mau nanti kalau tuan-tuan tanya saya, tuan-tuan tanya bab hukum akal fiqh pula. Tanya bab hukum akal fiqh, cari ustaz fiqh. Masalah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tanya tak kena pada tempat. Itu yang masalah paling besar berlaku dalam masyarakat. Dia tanya hukum dekat ustaz ni, lepas tu dia tanya pula hukum dekat ustaz ni. Ustaz ni jawab macam ni, ustaz ni jawab macam ni. Tapi dia tak tengok background ustaz tu belajar mana. Ustaz ni dia belajar syariah, sudah tentulah jawapan dengan dia belajar usuluddin tak sama. Begitulah juga kalau ustaz tu belajar di mana? Ustaz tu belajar di Mesir, dia belajar di Jordan, dia belajar di Mekah, dia belajar di Madinah. Jawapan yang dia bagi tidak akan sama. Sebab setiap negara itu ada kepakaran dia. Sebab tu bila kita nak panggil tuan-tuan dan puan-puan, kenal pasti dulu ustaz ni background dia apa, supaya tidak berlaku kekeliruan di dalam masyarakat. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat ni ibarat orang yang sudah dihidang dengan hidangan. Dia nak makan dia tuan-tuan, dia tak boleh rasa perisa tadi. Yang nak cerita perisa tu ustaz-ustaz. Bila ustaz cerita perisa masam, rasa masam lah dia tuan-tuan. Jadi sebab itu masa saya jadi nazim masjid dulu tuan-tuan dan puan-puan, nak pilih ni bukan mudah tuan-tuan. Nak pilih ni bukan mudah. Kadang-kadang kita salah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Kita pilih yang tak ada tauliah contoh. Ada orang marah saya, ustaz duk kira tauliah apa, panggil lah. Saya kata hang tak kena tak apalah, yang kena aku. Saya nazir tuan-tuan, saya kena jawab. Kenapa panggil? Tiba-tiba orang yang tak ada tauliah. Satu hari tuan-tuan, saya ditakdirkan oleh Allah, ada seorang hamba Allah ni datang daripada Indonesia. Dia datang nak duduk di masjid saya. Masa dia datang nak duduk di masjid ni, ahli jawatan kuasa masjid tanya dia, kamu nak duduk ni berapa hari? Dia kata saya nak duduk lebih kurang 3 hari atau seminggu. Ahli jawatan kuasa masjid kata, kalaulah kamu nak duduk lebih daripada 1 hari ni, kena buat surat bagi tahu pada ahli jawatan kuasa. Lepas tu naik syekh lah tuan ni. Tuan syekh ni memang alim lah. Dia kata kamu ni nak minta surat apa? Ni kan rumah Allah. Ikut suka saya lah, saya nak duduk berapa hari pun. Ahli jawatan kuasa saya ni bila berhujah dengan dia hujah balik ayat Quran, memang hebat. Hanya dia orang tak tahu nak buat apa, dia orang panggil saya. Saya kebetulan memang maghrib tak ada dekat sana sebab saya duduk mengajar dekat masjid dekat luar. Balik tu pukul 11 saya pergi. Saya tengok tuan syekh ni memang alim, bukan calang-calang orang lah. Saya pergi pun dia buat tak tahu. Orang perkenalkan ni nazim masjid pun dia buat tak erti. Baik, saya duduk dengan dia, saya tanya tuan syekh. Tuan syekh ni ada 3 tuan-tuan. Satu syekh orang alim, satu syekh itu orang tua, satu syekh lagi syaitan. Mungkin dia kategori hak ketiga, wallahualam lah. Jadi bila saya tanya, saya kata tuan haji ni, syekh ni, saya kata kalau cakap bab hujah kita kalah. So saya guna logik akal je. Saya kata tuan syekh datang daripada mana? Semua hidup orang tak pernah panggil tuan syekh pada dia tuan-tuan. Panggil tuan syekh tu seronok lah. Dia kata, ustaz saya ni datang daripada Indonesia. Oh, saya kata bapa orang Indonesia. Saya kata betul ke bapa orang Indonesia? Tengok macam orang Malaysia je. Dia kata tak. Kalau tak percaya tengok saya punya pasport. Dia pun bagi pasport dia kat saya. Bila saya ambil pasport, saya tengok muka dia, saya tengok 2-3 kali, saya tutup pasport tu. Saya ambil pasport, saya buang dalam poket saya. Saya pun bangun, saya terus berjalan. Dia kata, Pak Ustaz, kembalikan saya punya pasport. Saya kata, untuk apa pasport? Dia kata, saya nak balik ke negara kita ni, saya perlukan pasport. Saya kata, buat apa pasport? Ini kan bumi Allah.
Pilihlah mana kamu nak pergi. Betul tak tuan-tuan? Saya kata ini bumi Allah, kamu pergilah mana nak pergi. Oh dia kata tak boleh, kita ada undang-undang. Saya kata bapa tahu pun negara punya undang-undang. Apakah masjid tidak punya undang-undang? Sebab itu kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita duduk di masjid kita kena faham. Sebab itu bila saya datang masjid, tempat pertama saya pergi mana tuan-tuan? Saya pergi tandas. Bukan nak buat ayat kecil sangat pun, sebab saya nak tengok tandas tu. Tandas kalau bersih, kita dah boleh tahu dah apa peranan ahli jawatan kuasa masjid. Tandas ni saya pergi kira boleh kategori grade A lah, alhamdulillah. Dan saya ucap tahniah lagi tuan-tuan sebab ada apa tu? Ada kolah tempat ambil wuduk tu, sangat baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kolah itu tuan-tuan dan puan-puan, tempat orang ambil wuduk ni tuan-tuan, sebenarnya sangat baik kalau kita rawat penyakit yang ada kaitan dengan gangguan. Orang ulama-ulama dulu, orang tua-tua kita ajar pada kita tuan-tuan, ambil air kolah masjid. Cuma yang tak cantik ni tuan-tuan, orang yang sakit dia ambil air kolah lah. Ambil air kolah balik sembahyang dah. Tu yang tak betul ya tuan-tuan. Saya marah lah tuan-tuan. Orang macam ni memang saya marah lah. Sebab dia hanya ambil manfaat, tapi pada Tuhan yang bagi manfaat, iaitu Allah, dia tak sujud. Orang macam ni memang tak ada guna. Dan saya juga marah kepada ustaz-ustaz yang dia kata pasal apa duk percaya dekat ayat masjid. Tidak ada asas kita ambil ayat masjid untuk rawat. Saya kata ustaz-ustaz, tolong berbicara dalam ruang lingkup yang kamu ada. Jangan berbicara di luar daripada ruang lingkup kamu. Saya kata kepada mereka, asas kita mengambil air kolah masjid untuk dijadikan ubat sebagai salah satu syarat kerana kita mengambil perkiraan air mustakmal Nabi ketika mana Nabi mengambil wuduk. Buka dalam sejarah tuan-tuan, ketika mana baginda Nabi SAW mengambil wuduk, para sahabat akan tadah air tadahan yang disebut air mustakmal Nabi untuk disapu ke seluruh badan menjadi syifa. Syifa maknanya penyembuh. Konsep penyembuhan adalah milik Allah. Asbab kepada itu kita usaha. Yang ni kena faham. Tapi janganlah kolah masjid tu sampai ada anak kata. Saya pernah tuan-tuan minta orang pergi ambil air kolah masjid. Dia ambil tuan-tuan, dalam tu ada anak kata. Lepas tu dia tanya saya, ustaz, air ni nak minum kan nak mandi? Saya tanya dia, agak-agak hang berani minum pula. Maknanya tak bersih tuan-tuan. Jadi saya ucap tahniah lah kepada ahli jawatan kuasa masjid. Secara tidak langsung memberi sedikit ruang kepada orang, kalau ada penyakit dan sebagainya, boleh ambil air kolah tadi. Sebagai satu usaha dan ikhtiar. Balik pada persoalan yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan solat tadi. Rupanya tuan-tuan, solat ni, sebelum kita nak solat ni, wuduk tu sebenarnya adalah asas untuk kita mendapat syifa. Cuma persoalannya tuan-tuan, di manakah kita mempelajari mengambil wuduk? Kadang-kadang kita juga tidak mempelajari secara khusus praktikal solat. Ulama usuluddin mengatakan sesuatu ilmu yang disebut dengan ilmu khusus seperti solat, Quran bacaan dia, mesti diambil secara musyafahah dan talaqi. Maknanya benda itu kita kena ada guru depan duk tengok secara praktikal, baru amalan kita diterima oleh Allah. Jadi sekali-sekala ahli jawatan kuasa masjid buat program macam mana kaedah praktikal solat. Jangan buat solat jenazah lah. Masjid banyak buat solat jenazah, baguslah. Tapi yang lagi bagus tu solat fardu dibuat secara praktikal. Maknanya ada seorang yang dia tunjuk live secara praktikal, itu sangat penting. Cara sujudnya, cara nak turunnya, nak turun lutut dulu ke, nak turun tangan dulu ke, nak naik tangan dulu ke, nak naik lutut dulu ke, semua dibahas oleh ulama. Benda tu dibuat secara praktikal, barulah boleh mengesahkan ibadat kita. Begitulah juga dengan bacaan Fatihah tuan-tuan.
Ada orang dia belajar Fatihah melalui rekod. Sah ataupun tidak bacaan kita ambil melalui ini, bacaan itu tidak sah. Ilmu tu dapat, sahnya itu tidak ada. Kita kalau kita nak ambil ilmu Fatihah ini, kalau nak mengesahkan bacaan kita, kena ambil direct melalui guru. Sekarang ni canggih ni, kita ada alat macam ni, canggih. Kadang-kadang orang tak datang masjid surau pun, dia tengok yang ni boleh sampai dekat rumah dia. Tapi walau secanggih benda ini pun, boleh ataupun tidak, kita solat Jumaat. Benda ni kita tak, dia boleh teropong. Imam duk buat apa, makmum duk buat apa, kita tak main masjid, kita semayang dekat rumah. Walaupun benda itu secara langsung, hukumnya tidak sah sebab tidak setempat. Begitulah juga dengan ilmu-ilmu yang saya katakan tadi. Berapa ramai di kalangan kita yang jumpa ustaz, tolong saya nak pendengarkan Fatihah, tolong dengar. Tak ramai tuan-tuan. Kalau tak ramai, lepas ni cari. Kalau tak ada tuan-tuan, buat program. Buat program dekat sini, cari seorang ustaz, yang mana ustaz tu memang kita tahu dia memang pakar dalam tajwid dan sebagainya. Lepas tu kita buat bengkel seorang-seorang main pendengarkan. Itu sangat baik dan sangat memberi kesan. Sebab itulah ini antara benda-benda yang saya cuba nak share pada tuan-tuan. Kalau orang kata hari ni ustaz macam mana nak rawat penyakit gangguan ni ustaz, sebab penyakit gangguan ni terlalu banyak tuan-tuan. Sebenarnya jalan mudah tu ada, tapi sebab orang nak cari jalan susah. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, orang ni bila Allah uji dengan gangguan, dia sanggup buat apa saja. Intelektual dia yang tadi tu tinggi ni tuan-tuan, orang yang educated, profesional, bila datang benda-benda halus ni tuan-tuan, tradisional dia punya profesional ni dia letak kat kaki lah. Kita bayangkan, saya jumpa seorang hamba Allah, seorang doktor, seorang peguam. Tuan-tuan, nak jadi doktor, nak jadi peguam ni bukan mudah tuan-tuan. Kena belajar sungguh-sungguh, kena perah otak sungguh-sungguh, baru boleh jadi peguam, baru boleh jadi lawyer. Yang duk ramai ni lawyer buruk ya. Satu hari Allah uji dia tuan-tuan, dia ni tak boleh dapat anak walaupun dah kahwin 10 tahun. Pergi melalui kaedah saintifik, pergi doktor semua normal, tak ada masalah. Pergi cek melalui rawatan alternatif, orang kata dia ada gangguan, macam-macam lah gangguan orang kata kat dia. Saya tak mau cerita yang gangguan tu, saya nak cerita apa yang berlaku. Dia kata, ustaz, satu hari saya ditakdirkan bertemu dengan seorang pengamal perubatan. Habis tu saya tanya, buat apa? Kami pun cerita kami ada masalah tak dapat anak. Habis tu saya kata, pengamal tu suruh buat apa? Pengamal tu kata, pertama sekali kena buka baju dua-dua orang. Tu yang saya kata tadi tu ni, professional, educated, duduk kat sini mengaji hebat. Tapi bila datang benda-benda macam ni tuan-tuan, buang semua ni. Tuan-tuan bayangkan, apa kaitannya buang baju dengan dapat anak? Dia kata buang semua, laki buang, perempuan buang tuan-tuan, tanpa ada seurat benang. Tuan-tuan bayangkan. Jadi inilah perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat. Sampai ada tahap tuan-tuan, ni saya nak cerita ni, pengalaman saya, ada tahap pengamal tu tanya, kamu nak ubat ni, nak yang mudah ke nak yang susah? Dia kata kalau yang susah macam mana? Kalau susah macam-macam lah, kena mandi lah, kena buat nu sembahyang tahajud lah semua, banyak lah. Oh susah lah ustaz. Habis tu nak yang senang. Nak yang senang mudah ya, tidur dengan saya. Kita bayangkan. Tuan-tuan tahu tak pengamal tu siapa? Pengamal tu salah seorang ustaz yang bertugas di Jabatan Agama. Saya ulang tuan-tuan, kok tersalah dengar. Dia adalah seorang pegawai agama yang bertugas di Jabatan Agama. Kenapa dia sanggup buat macam tu tuan-tuan dan perempuan? Kerana perempuan ini sangat cantik. Tuan-tuan, kalau kita duk rawat orang ni tuan-tuan, perempuanlah ujian paling besar. Kalau dia datang jenis nenek kebayan tu tak apa tuan-tuan. Tapi dia datang jenis red kebaya. Sebab tu saya kalau ajak perawat saya jampi, saya tak ajak untuk tengok muka. Ini pesakit, ini kita, saya tak ajak tengok muka. Sebab dari tengok dia boleh jatuh ke hati tuan-tuan. Sangat bahaya. Kadang-kadang Allah tak uji perawat, Allah uji pesakit.
Pesakit tu duk mau kat kita, tuan-tuan. Sebab tu dekat sini saya tulis tu status berkahwin. Walaupun orang kata ustaz, walaupun dah berkahwin, tapi bukankah bujang 3? Bujang 3 tu tak tepi, tuan-tuan. Saya kalau mengajak, tuan-tuan, saya paling takut mengajak mahasiswa-mahasiswi. Maksud saya dekat universiti. Saya paling takut, tuan-tuan. Sebab apa? Duduk tengah kita duduk mengajak ni, kadang-kadang pihak perempuan tu dia tengok kita, kita ingat dia tengok kita, dia rejit mata kat kita. Aku duduk fikir nak rejit balik tak rejit. Dia rejit orang tak nampak, kita rejit ni orang nampak. Maksud saya apa, tuan-tuan? Ujian sampai tahap macam itu. Baik itu bila kita buka sejarah, ramai perawat-perawat akan gagal dengan pesakit dia. Tuan-tuan, masa kami dulu kena praktikal, sebab kadang-kadang gangguan itu kalau dia duduk pada tempat-tempat tertentu, kita kena menyentuh tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang kalaulah benda halus itu dia paling suka duduk dekat alat sulit sebagai contoh. Agak-agak kita nak buat macam mana? Nak guna kayu ke, tak pegang daripada jauh ke? Sebab itu kadang-kadang orang ambil kesempatan. Tuan-tuan bayangkan bila lelaki dengan perempuan bersentuh, apa akan berlaku? Walaupun sentuhan itu berlapik, tapi bila dia ada perasaan tu, dia akan ada rasa perasaan. Perasaan itulah sebenarnya Islam nak supaya kita cuci. Lepas tu tuan-tuan cuba tengok hikmah dia bila kita ambil wuduk. Sentuh perempuan di hujung jari, kenapa masa ambil wuduk basuh muka? Betul tak? Lebih baik kita ambil basuh jari yang kita sentuh tu. Sentuh sikit kena basuh muka. Lepas tu bila orang datang jumpa saya, ustaz, saya sakit mata ustaz. Kenapa apa ustaz suruh mandi? Sebab saya tak rawat penyakit mata fizikal. Saya rawat penyakit mata yang ada kaitan dengan gangguan. Konsep gangguan ni dia ajar dalam kaedah perubatan kita, mandi dengan minum. Berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Ayub. Maknanya adalah sandaran. Ada orang kata, ustaz, cerita Nabi Ayub tu Israiliyat. Ada orang tanya saya. Saya tanya dia balik, pakcik tahu dah Israiliyat tu apa benda? Saya pun tak tahu. Ni orang hari ni ni. Kan kadang-kadang bila kita baca hadis ke apa, ustaz ni hadis dhaif. Ataupun kadang-kadang dia tanya, ustaz, status hadis ni hadis apa ustaz? Kita tanya dia, belajar tak mustalah hadis? Tak belajar ustaz, saya mengaji sampai darjah 6 dah. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya? Bila kita bertanya, tujuan dia untuk apa? Kalaulah ustaz tu jawab, ini hadis dhaif, agak-agak dia tahu dah itu hadis dhaif. Dia tak tahu. Sebab tu hari ini tuan-tuan ada perempuan, hadis yang kadang-kadang kita tengok manfaat tu banyak, rupanya banyak hadis dhaif. Kadang-kadang fadilat-fadilat tertentu tu banyak hadis dhaif. Dan yang dulunya hadis ini ada dalam ruangan-ruangan agama dalam akhbar-akhbar ternama. Tapi orang tidak mengkaji rijalul hadis. Orang tidak mengkaji status hadis. Israiliyat memang ada bab-bab tertentu, tapi ada Israiliyat yang kita boleh terima pakai kalau ianya tidak bertentangan dengan Quran. Ada Israiliyat kita akan tolak kalau dia bertentangan dengan Quran dan hadis. Ada Israiliyat kita nak tolak pun tak boleh, kita nak terima bulat-bulat pun tak boleh. Yang itu kena belajar. Ada satu buku khusus tajuknya Al-Israiliyat wal Mawdu'at. Orang belajar tafsir dia tahu. Kita orang awam ni tak perlu sampai tinggi-tinggi lah. Memadai dengan saya cerita tadi untuk kita mengambil pengajaran. Jadi tu tak ada perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya kata tadi tu 1 jam tu baru mukadimah. Tak boleh nak pergi mana, pergi pun dia akan keluar kat situ. Jadi saya ringkas cerita sebagai penutup lah. 7.30 lah tuan. Janji tadi sejam ya. Sebagai penutup tentara perempuan, perbincangan yang kita bincang pada pagi ini saya nak fokuskan, pelajarilah kaedah sembahyang yang betul. Pelajarilah kaedah wuduk secara praktikal. Contoh kalau tengok dalam YouTube, ada seorang hamba Allah ini, bacaan dia itu adalah bacaan yang hampir dengan bacaan Nabi, dan dia punya sanad yang cukup hampir dengan Nabi, bacaan Fatihah dia. Ya? Kalau ada program itu, bawa dia orang dekat sini. Dan tak cukup sekadar bawa, buat satu program face to face untuk ambil ilmu dengan dia. Kalau dia tak ada pun tak apa, anak murid dia banyak, kenal pasti, buat program bengkel kan. Namakan bengkel solat, mekanik solat.
Jangan buat untuk anak-anak tuan-tuan, buat untuk kita ni. Sebab ini adalah asas untuk memastikan kita mendapat syifa daripada solat kita. Kalau macam saya ni, saya hanya boleh bagi sanad bacaan saja. Baru ni UUM buat program sanad Fatihah. Jadi dia buat program tu satu hari. Dia panggil seorang pensyarah daripada UUM untuk cerita berkenaan dengan tafsir ayat Fatihah. Dia panggil lagi seorang ustaz yang pakar dalam tajwid membetulkan Fatihah. Slot ketiga memberi sanad Fatihah. Jadi masa saya tak panjang lah tuan-tuan. Kalau saya bercakap daripada pagi sampai ke petang, agak-agak jadi macam mana tuan-tuan? Betul, saya tak larat. Saya dah tua orang tuan-tuan. Tak larat. Dulu saya boleh ceramah 4-5 jam tuan-tuan. Sekarang ni kalau nak ceramah 1 jam pun saya tak larat tuan-tuan. Itulah implikasinya tuan-tuan kalau kita bermain dengan benda halus. Sampai saya seduk renung diri saya kata, ya Allah, andai kata Allah takdirkan saya hidup kembali pun, untuk saya terlibat dalam bidang perubatan ni, saya akan angkat tangan, saya tak akan terlibat tuan-tuan. Kerjanya mudah, tetapi cabarannya luar biasa. Kita jampi orang tuan-tuan, orang balik boleh tidur, kita balik tak boleh tidur tuan-tuan. Kita bayangkan. Kita jampi orang tak boleh bersama dengan isteri, balik rumah kita tak boleh bersama. Penat tuan-tuan. Penat. Apa sahaja yang kita buat pada orang, benda tu ada tindak balas pada kita. Sebab tu kebanyakan pengamal perubatan diuji oleh Allah tuan-tuan. Anak-anak murid saya banyak yang dah kena ujian tak larat, berhenti semua. Sebab tu di Darul Ruqyah, perawat tu hanya 2 je, saya dengan ayah saya. Walaupun pesakit kami ramai, saya ada letak dekat situ. Pusat rawatan saya ada dekat Batu Kes satu lagi tu dekat Pendang, Kedah. Dekat Batu Kes tu saya buat setiap hari Sabtu. Pokoklah tuan-tuan, ada sahabat, ada jiran yang ada masalah yang tidak dapat didiagnosis oleh penyakit, oleh kedoktoran, tuan-tuan berusahalah untuk pergi rawatan alternatif. Rawatan alternatif ni tuan-tuan boleh pilih. Pusat rawatan ni kalau dapat tuan-tuan pilih yang diberi kebenaran. Seperti mana Darul Syifa, Darussalam dan beberapa darul yang lain. Kerana hari ini pusat rawatan tidak boleh operasi sewenang-wenangnya. Bila Akta 775 dikuatkuasakan, maknanya perubatan kalau tidak didaftarkan boleh diambil tindakan. Saya di segi dasarnya saya setujulah, sebab kita panggil untuk mengawal. Tak semua orang boleh mengaku merawat orang. Jadi kalau ada masalah macam tu tuan-tuan, sebelum kita nak buat pembedahan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan, kita buat dengan kaedah macam ni tuan. Seorang hamba Allah tuan-tuan, Allah uji dia dengan kanser lidah. Dan dia bukan orang biasa. Dia adalah pengarah di salah satu hospital. Saya minta izin pada dia untuk kongsi pengalaman, tapi saya tak sebut nama dia. Dia bila ada penyakit lidah ni tuan-tuan, kanser, tak ada kaedah lain melainkan potong. Dia kata kat saya, Ustaz, ada tak kaedah untuk kita rawat penyakit ni? Saya kata pada dia, saya tak boleh rawat kanser. Saya boleh merawat andai kata kanser tu ada kaitan dengan gangguan ataupun tidak. Jadi dia tanya pada saya, macam mana Ustaz nak tahu penyakit saya ni ada gangguan ataupun tidak? Jadi saya listkan tanda-tanda ni macam saya list pada tuan-tuan lah. Jadi kalau tuan-tuan ada salah satu daripada tanda-tanda ini, ada keberangkalian 20 hingga 30% gangguan itu ada dalam badan kita. Habis tu Ustaz, kalau saya ada gangguan ni, apa patut saya buat? Kalau level itu level yang rendah, 20%, 30%, memadai dengan amalan yang saya akan bagi sekejap lagi. Tapi kalau Ustaz, penyakit itu kuat, 30%, 40%, 50%, apa patut kami buat? Yang itu tak ada kaedah lain melainkan pergi buat rawatan. Saya istilahkan tuan-tuan macam tuan-tuan beli kereta. Tuan-tuan beli kereta, tiba-tiba tuan-tuan duk naik kereta tu, tiba-tiba kereta tu rosak. Jadi bila tanya orang, kereta ni rosak nak buat apa? Nak repair ke nak jaga? Sudah tentulah nak repair. Samalah juga dengan penyakit tadi. Kalau orang tu bila dia dah ada sakit 30%, 40%, maknanya dia kena rawat. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan pergi rawatan,
Kalau dia kata, saya tengok kamu ni nampak ada 6, 7, 8 ekor dalam badan. Kalau dia bagi tahu macam tu, tuan-tuan jangan rasa hebat sebab dia boleh tahu berapa ekor dalam badan. Tuan-tuan patut tanya, dengan apa dia boleh tahu berapa ekor dalam badan tuan-tuan? Sama juga tuan-tuan pergi pusat rawatan, tuan-tuan langkah masuk je, dia tahu nama penuh tuan-tuan. Dia tahu tarikh lahir tuan-tuan. Dia tahu tuan-tuan ada perempuan isteri berapa. Ni yang penat ni. Dia tahu anak berapa tuan-tuan. Kita bila dengar macam tu, kita kata Allah hebat, ilmu laduni Allah bagi kat dia. Ilmu laduni, solat pun tak. Jadi yang ni yang banyak berlaku dalam masyarakat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau dia tanya berapa ekor tu tuan-tuan, kena ambil kira, takut-takut perubatan yang dia buat itu menggunakan khadam. Menggunakan khadam itu maknanya menggunakan perantara benda halus. Apa pula hukumnya tuan-tuan kita berubat dengan orang yang menggunakan khadam? Hukum dia ulama kata, perjalanan kita pergi itu sudah 40 hari Allah tidak terima solat kita. Mempercayai apa yang dia sebut, hukumnya boleh menjejaskan akidah kita. Sayang tuan-tuan, semayang kita bagus, puasa kita bagus, umrah tiap tahun, haji buat selalu tuan-tuan, sedekah ni buat selalu. Tapi bila bab perubatan ni tuan-tuan, kita kecundang. Sebab itu tuan-tuan, saya menggagahi juga dalam bidang ini sebab saya melihat tidak ramai yang terjun dalam bidang ini. Sebab itu saya datang hari ini tuan-tuan dan puan-puan, konsepnya itu saya letakkan satu sahaja nawaitu saya, untuk menjaga ataupun dalam istilahnya kita sebut untuk mengkristalkan akidah tuan-tuan. Supaya bila kita ada penyakit, pergi jumpa doktor, doktor tak dapat kesan tuan-tuan, pergi cari rawatan alternatif. Kerana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, rawatan alternatif ni kita jampi dengan air je, dengan izin daripada Allah itu settle. Kadang-kadang orang tanya saya, orang duk perli saya, ustaz, jampi dengan air yang ustaz boleh lega penyakit jantung ustaz. Lebih baik kita tutup IGN. Cakap tu cakap perli tuan-tuan. Sebab itu kita kena kenal pasti penyakit kita tu gangguan ke ataupun bukan gangguan. Nasi lemak kopi ol 2 minggu lepas saya bincang satu sihir, tajuknya sihir nasab. Sihir nasab tu tajuknya sihir keturunan. Istilah kita sihir saka. Hari ni orang nak kata saka tak ada, saka tak ada. Siapa kata saka tak ada? Ulama dah tulis buku khas sihir nasab nama dia. Cuma dia tak tulislah sihir saka sebab Arab tak panggil saka. Macam orang tanya saya, ustaz, hantu-hantu ada tak? Saya kata ada lah. Sebab hantu tu nama istilah dalam bahasa Melayu. Hantu dalam bahasa Arab kita panggil jin. Dalam Quran Allah cerita satu surah khas cerita jin. 80 tempat lebih Allah cerita berkenaan dengan jin. Macam mana kamu kata benda tu tak ada? Cuma yang kita tak mau ni tuan-tuan, bila kita duk cerita-cerita benda-benda macam ni, kadang-kadang orang kata, ustaz, ni khurafat. Saya tanya dia, tahu tak khurafat tu apa? Orang kita hari ni tuan-tuan, bila sebut khurafat, khurafat tu satu istilah yang Allah bagi kepada khurafah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah satu ketika khurafah itu dikidnap masuk ke alam jin. Bila dia balik cerita pada orang awam tak percaya sebab orang tak alami. Macam baru-baru ni kita dengar kan, ada orang yang dikidnap, yang hilang sebagainya, bila balik dia cerita tu viral tuan-tuan. Bukan kita nak suruh mempercayai membabi buta. Babi kalau dia buta babi dia. Tapi dalam masa yang sama jangan tolak mentah-mentah. Sebab itu saya tengok tuan-tuan, bila orang nak berubat, orang lelaki juga susah berubat sebab dia guna konsep dia tak percaya. Sebab itu saya bila nak rawat orang, percaya tak percaya hak kamu. Cuma bila saya tengok orang lelaki kalau kena ni sangat luar biasa, dia direct naik otak jadi mental. Ramai duk jumpa saya tuan-tuan, jadi mental tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni sukar untuk percaya, apatah lagi nak ubat. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan terlajak percaya. Minta maaf orang perempuan
Terlajak percaya tu makna dia apa? Sebut sahaja mana perubatan, mana tempat dia tak pergi. Semua dia pergi. Dia kira, ustaz, kita usaha lah ustaz. Itu orang perempuan. Dia orang perempuan, dia rajin. Kalau tuan-tuan tengok orang perempuan, kalau tengok tanyalah ustaz, mesti ada buku dengan pen. Sebab dia tulis ayat amalan. Orang perempuan, ayat amalan saya tabik spring lah. Cuma saya nak bagi tahu, ayat amalan ni jangan buat banyak sangat. Yang patut kita buat adalah baca Quran sebanyak mungkin. Tuan-tuan tahu tak, ayat Quran ni bila kita duk amal banyak, kita tak ambil mengikut kaedah dia, apa akan berlaku? Dia akan jadi overdose. Lepas tu bila tuan-tuan beli kadang-kadang ayat yang 30 bahasa juz ni kan, saya bukan marah, cuma saya kata tak kena tempat. Sebab bila dibaca 30 juz, dia punya, kita panggil dos dia tu tinggi. Dos ni dos spiritual lah tuan-tuan. Lepas tu bila orang minum tiba-tiba jadi meracau, tak sedap diri. Lepas tu bila orang minum benda tu tuan-tuan, orang call saya, ustaz, ni nak buat macam mana ni? Dia dah meracau dah. Saya kata meracau sampai tahap mana? Sampai dia ambil pisau ustaz. Yang tu tak ada ubat, ubat dia lari dulu. Sampai kawan tu ambil pisau dah, letak kat tengkok ni, ustaz, nak baca ayat apa ustaz? Ayat dia lari dulu. Ni hari ni kita mudah menswastakan dekat orang. Sama juga dengan ayat-ayat yang kita baca malam Jumaat. Ayat-ayat yang tuan-tuan dah baca Yasin tu tak salah. Yang salah tu yang datang 2-3 ekor. Minta maaf saya sebut ekor, sebab tak semayang. Tapi malam Jumaat dia main terus mata-mata nak ambil ayat ni. Tuan-tuan kena ingat, keberadaan dia dalam program itu, bacaan dia itu ada pengaruh dekat bacaan kita. Inilah yang dibuat kajian tuan-tuan. Yang ini orang duk tak percaya kan, ayat jampi ni bila buka tengok tak ada apa. Tapi sebenarnya bila kita kaji tuan-tuan dan puan-puan, air yang jampi ni dia ada molekul-molekul yang cantik. Yang ni saya rasa semua orang tahu dah. Cuma yang saya nak cerita sikit, macam mana dia orang buat uji kaji ni tuan-tuan. Air ini dia letak dekat Jerman. Bacaan tu dia baca kat Malaysia. Walaupun begitu jauh, air ini boleh membentuk molekul yang indah. Menunjukkan bahawasanya sihir ini tuan-tuan, kalau duduk jauh mana pun dia boleh terkesan tuan-tuan dan puan-puan. Baik tu orang dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia nak sihir orang, dia perlu ada gambar. Tu yang saya pesan pada kita tuan-tuan, gambar kita tu jangan sewenang-wenangnya kita letak dalam Facebook dan sebagainya, kerana kadang-kadang boleh mengundang kecelakaan. Nah, habislah, tak boleh habis lagi tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar ni tuan-tuan. Saya tengok dekat sini tak ada pun soalan. Ada soalan tak secara terbuka? Sejauh mana kita perlu mempelajari sihir? Okey, ilmu sihir ni sebenarnya kalau melihat kepada hukumnya itu, kita tidak dibenarkan untuk belajar. Kita tidak dibenarkan untuk belajar. Sebab apa ayat yang kita baca, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman kan? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Maknanya kalau kita mempelajari ilmu sihir itu boleh menjadi kufur. Kufur itu sifat dia. Saya ulang, kufur itu sifat dia. Orang yang buat itu boleh menjadi kafir. Itu kena jaga. Sebab itu sihir ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut dalam hukum dia ada akta sihir. Sebab itu bila kita nak menentukan sesuatu perkara itu ilmu sihir ataupun tidak, nak membuktikan sesuatu itu terkena sihir ataupun tidak bukan mudah. Sebab dia perlu ada penguatkuasaan, dia perlu ada akta. Kalau dalam negara kita itu perlu dibawa ke perlembagaan. Persoalan dia boleh lepas ataupun tidak, itu persoalan besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana hukumnya kalau kita nak belajar? Okey, kalau kita hari ini dengan masyarakat awam yang ada pada hari ini, saya mengatakan kalau boleh kita elakkan untuk kita belajar. Bagaimana pula pada orang-orang tertentu seperti pengamal perubatan? Dia belajar untuk dia boleh membezakan
apakah seseorang itu mengamalkan ilmu sihir ataupun tidak, atau kapasiti itu boleh. Macam kita kata buat penyelidikan. Kita duduk dalam kelas dia, kita duduk dengar sebab kita nak kaji dia. Jadi kalau kita nak kaji itu, ulama kata atas platform itu dibenarkan. Selain daripada itu, jangan kita guna pakai. Sebab apa? Akan jadi masalah kepada kita ni tuan-tuan. Bila kita diuji oleh Allah, keberangkalian kita akan guna benda tu. Sebab itu Islam tidak benarkan. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah cerita Harut dengan Marut kan. Sebab tu kalau khurafat ni, orang tua kita panggil apa? Karut Marut. Ni duk cerita Karut Marut kan. Karut Marut tu cerita ada Harut Marut lah. Bagaimana benda tu berlaku dan sebagainya, perbahasannya sangat panjang. Cuma saya jawab secara ringkas. Kalau boleh, ilmu yang berkaitan dengan sihir ini bagi orang awam jangan dipelajari, kerana dia memberi mudarat. Bagi orang yang ada keahlian, belajar untuk dia membuat perbandingan supaya dia boleh guna pakai balik benda itu untuk berdakwah kepada orang. Itu boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan ni. Salam Datuk. Adakah iblis itu bapa jin seperti Adam? Mohon pencerahan. Soalan tinggi ni. Orang atau kanak yang ada masalah darah gemuruh, adakah gangguan makhluk halus atau sifat semula jadi? Bagaimana nak merawatnya? Terima kasih. Okey, saya jawab yang pertama dulu. Adakah iblis itu bapa? Jawapan ringkasnya tidak. Okey, kalau bapa pada manusia, kita namanya Nabi Adam alaihissalam. Bapa kepada bangsa jin, nama dia Jan. Dalam Quran sebut wa khalaqal jan. Jim alif nun. Kalau kita spelling biasa J A A N, Jan. Sebab tu hak jahat tu semua Jan, boh Jan, tu jahat lah tu. Ya Jan. Jadi Jan ini tuan-tuan, ada ulama kata bapaknya jin. Bapaknya jin. Okey, Nabi Adam itu bangsanya kita panggil manusia. Bangsa kepada Jan itu kita sebut jin. Boleh faham? Manusia dan jin itu adalah bangsa. Kemudian Abul Bashar, iaitu Nabi Adam. Maknanya bapa manusia Nabi Adam. Bapa kepada bangsa jin itu namanya Jan. Daripada Jan yang itu lahirnya salah satunya namanya Iblis laknatullah. Sebab itu ulama bahas panjang apakah iblis ini juga termasuk dalam kategori malaikat. Perbahasan itu sangat panjang. Dan kita tidak diminta untuk mengetahui lebih daripada itu. Yang kita diminta, kita mengetahui nama-nama malaikat. Kan? Munkar, Nakir, kan? Kalau 10 malaikat tak hafal, nama iblis jangan hafal. Hafal pun tak guna. Kan? Sebab nama iblis ada yang kuat, saya tak ingat sebab nama dia panjang. Tapi kalau diringkaskan bunyinya Tom Yang. Ada nama dia tu. Saya memang ada tulis sikit benda tu. Dia ada penjaga-penjaga dia macam malaikat lah. Ada penjaga sana, penjaga ni. Allah bagi penjaga aras. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, kenapa penjaga aras ini sekian Allah bagi? Penjaga aras ni 8, penjaga aras 19 kan ada kadang-kadang dalam Quran kan. Kadang-kadang orang tanya saya, kenapa 18, kenapa 9? Begitu juga orang tanya saya, ustaz, kalau ambil amalan dengan ustaz, kenapa mesti bismillah 21? Nabi tak boleh baca bismillah ikut suka saya lah ustaz, saya nak baca bismillah. Banyak mana saya nak baca hak saya. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi jumpa doktor bagi ubat ni. Yang ni makan lepas makan, yang ni makan sebelum makan, yang ni makan ketika makan. Yang ni makan 2 biji, yang ni makan sebiji, yang ni makan 3 biji. Agak-agak tuan-tuan tanya ada, doktor, kenapa makan sebelum makan? Kalau tuan-tuan tanya doktor, agak-agak doktor buat apa? Doktor halau keluar, pergi belajar. Benda tu kena belajar. Yang saya ajar tuan-tuan pada hari ini, ilmu yang terlalu sikit adalah ilmu perubatan. Ilmu perubatan ni sangat luas. Tapi tak ramai yang bahas dan bincang. Lepas tu guru saya kata, ilmu perubatan ibarat seperti mana dinosaur. Memang dah hilang. Sebab Allah angkat satu. Sedangkan penyakit yang ada kaitan dengan makhluk ni terlalu banyak. Jadi balik pada persoalan tadi tu, maknanya iblis itu anak kepada Jan, dan Jan itu adalah bangsa daripada bangsa jin tadi. Kemudian yang kedua,
orang ataupun kanak-kanak yang ada masalah darah gemuruh. Saya ringkaskan cerita. Apa sahaja penyakit yang ada kaitan dengan spiritual, gemuruh di antara penyakit yang ada kaitan dengan hati. Ya Allah sebut wa syifaa'ul lima fis sudur. Penyakit syifa yang ada kaitan dengan hati, salah satunya penyakit gemuruh. Dan juga penyakit-penyakit fizikal, antaranya kencing manis, darah tinggi, jantung. Tuan-tuan, saya tidak boleh menggunakan istilah itu sebab istilah itu adalah istilah yang dimonopoli oleh istilah kedoktoran. Nanti kalau kita sebut merawat penyakit diabetes, dia orang marah sebab kita ambil hak dia orang. Sebab itu saya kategorikan penyakit marid ataupun penyakit marad, iaitu sihir marid ataupun sihir marad, yang bila terkena pada orang lumpuh, nama Arabnya disebut rihul ahmar, nama Inggerisnya disebut stroke, nama Melayunya disebut lumpuh. Rihul ahmar maknanya angin merah dalam badan. Istilah mudah, jin merah dalam badan. Pasal apa ustaz? Kalau ustaz cerita mesti jin sihir, mesti jin sihir. Sebab kalau kita tidak bercakap atas stand itu, kita tak boleh bincang. Jadi saya kata, sebelum seseorang itu kena penyakit lumpuh ataupun stroke, simptom awalnya dia akan ada diabetes, darah tinggi atau jantung. Penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, fizikal kita tak boleh rawat. Tapi kalau ada kaitan dengan gangguan, kita boleh bantu untuk buat rawatan sebab itu memang bidang kepakaran kita. Persoalan seterusnya pula, bagaimana ustaz kami nak kenal pasti? Secara ringkas, secara umum saya bagi tahu ada dekat sini. Kalau tak puas hati, boleh datang pusat rawatan saya, macam ada kat bawah lah. Tapi pusat rawatan saya, kalau tuan-tuan daftar pukul 8 pagi, kadang-kadang pukul 3, pukul 4 baru boleh jumpa saya. Nak jumpa saya seminggu sekali sahaja. Tuan-tuan terlibat bidang ni, dia penat sikit tuan-tuan. Saya pergi buat kereta, tayar pecah. Makcik tu duduk belek muka saya. Ni bukan Ustaz Suhaimi, tanya orang Ustaz lah. Saya dekat luar pula kadang-kadang tak pakai songkok sebab saya ni takut orang kenal saya. Saya kata makcik ni kenal aku. Nak bohong tak boleh. Yalah makcik. Bukan pengamal perubatan tu kah? Kita pun tengok. Ya makcik. Oh ustaz, boleh tak scan saya kat sini? Ni kita duk buat tayar ni, nak buat kereta ni, tuan bayangkan. Kadang-kadang kita pergi pasar raya, orang duk kejap kita ni. Ustaz, ni saya nak scan dekat sini. Saya kata kalau doktor hang tak buat pun macam ni. Kan jumpa doktor kat pasar raya, doktor tolong cek saya kat sini penyakit apa? Tak pula. Tu yang saya kadang-kadang saya takut duduk dalam masyarakat tuan-tuan. Oleh yang demikian, program kita ni tuan-tuan jangan minta scan lah nah. Abang siap-siap lah. Bukan nak marah, tapi takut tak kena cara. Saya duduk di Kedah 6 hari tuan-tuan. Saya buat rawatan di Kedah 3 hari, tapi saya tak turun buat rawatan. Ayahanda saya je tolong buat rawatan. Jadi kalau nak jumpa saya tu dekat pusat rawatan saya saja. Setiap hari Sabtu boleh pergi. Jam kami mula 10 pagi sampai jam 6 petang. Tapi macam saya kata lah, ambil nombor pukul 10, pukul 3, 4 baru boleh dapat. Kalau macam tu ustaz, saya undang ustaz datang rumah. Sebut saja berapa RM ustaz nak. Ini lagi saya pantang larang saya. Jangan duk telefon saya, ustaz, duit saya tak laku kah? Saya ni tuan-tuan, tidak ada krisis keuangan. Saya punya krisis adalah masa. Kalau saya pergi buat khidmat rumah seseorang, dia boleh bayar dekat saya tuan-tuan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Sebab dia memang orang kaya. Duduk saja sejam boleh masuk 100,000, 200,000. Tapi saya kata pada dia, kalau saya pergi rumah tuan, kurang-kurang 3 jam. Pergi duduk sembang sejam, merawat sejam, makan sejam. Makan sejam tuan, 3 jam. Balik dengan jam 5 jam. Seorang je boleh kita rawat. Tapi kalau datang pusat rawatan saya boleh rawat ramai orang. Kemudian ustaz, kalau kami yang tua-tua ni ustaz tak larat tunggu nak buat macam mana? Mudah ya.
bawa gambar pesakit jumpa saya, bawa orang yang ada pertalian darah. Maknanya kalau sakit tu mak, anak tu datang, kami boleh bagi jalan keluar. Maksudnya apa? Kita ajak pada tuan-tuan cara paling mudah macam mana nak buat. Kalau kata ustaz, ada mudah lagi tak ustaz? Ada. Mudah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan ada gangguan tu, tuan-tuan tengok nombor telefon saya. Tuan-tuan takat gambar. Sekarang ni kan mudah kan WhatsApp. Takat gambar kawasan muka, kemudian cerita sikit masalah ringkas, hantar gambar tu kat saya. Oh, ustaz pun menengok melalui gambar ke? Pula dah nak jawab. Saya kata, kita bukan tengok melalui gambar. Kita cerita, suruh dia cerita masalah. Lepas tu dia kata pada saya pula, ustaz, ni nak buh bin siapa pula ustaz? Bin ayah kan bin mak? Kalau saya kata buh bin mak, confirm bomo. Ambil mudah-mudah cok orang tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, anak halal ke? Anak jawab sendirilah. Salah ke tuan-tuan dan perempuan kalau kita pergi mana-mana nak kenal diri orang akan minta kita pasport? Orang akan minta kad pengenalan diri sebab kita nak tengok. Jadi saya pun macam tu lah. Saya kata hantar nama, hantar muka, hantar nama. Sebab apa tuan-tuan? Kita boleh tengok reaksi muka orang. Macam tuan-tuan ada anak 10, tuan-tuan boleh tengok reaksi anak muka tuan-tuan. Kalau dia minta apa, tuan-tuan tak bagi, tuan-tuan tengok memek muka dia. Tuan-tuan dah boleh tahu dah. Kalau orang perempuan minta akad suami tak bagi apa-apa, dia tarik muka 14. Saya tak tahulah tarik muka tu macam mana, tapi kita boleh tahu dah. Kalau bini kita awal-awal bulan dia nak apa tu, cara dia servis, dia datang, kita tahu dah. Cara jalan dia kita tahu dah dia nak sesuatu. Jadi maknanya atas reaksi tu kita tengok. Kemudian tuan-tuan bayang pula bila orang datang jumpa saya, ustaz tolong jampi ustaz. Tuan-tuan bayangkan kalau saya jampi seseorang, jampi tiba-tiba out of control, jadi histeria. Tuan-tuan tahu tak nak pegang orang histeria? Kalau perempuan seorang kena pegang 4 hingga 5 orang. Lepas tu bila pegang pula nak pulih seorang berapa jam tuan-tuan? Seorang akan ambil masa 2 hingga 3 jam. Satu hari boleh rawat berapa orang? Kalau kita kata 10 darab dengan 2 jam, 20 jam. Kita tak boleh rawat ramai orang tuan-tuan. Sebab itu saya tidak menggunakan pendekatan macam tu. Saya ada pendekatan yang tersendiri. Pendekatan yang saya sendiri tu, saya buat macam ulama-ulama dulu ajar. Saya jumpa seorang orang alim, saya tanya dia. Saya kata, Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh ni bila baca Fatihah, bila baca Bismillah, saya tengok Tuan Syekh baca sekali, 2 kali, 3 kali ya. Tuan-tuan tiup, Tuan Syekh tu tiup, balik bagi minum, orang ada gangguan minum jadi histeria terus. Maknanya power. Saya baca tuan-tuan, tiup tak jadi. Macam tuan-tuan tiup dekat orang histeria lah. Baca ayat kursi ni, ayat kursi baca, dia gelak, bahkan dia tegur, tajwid tak betul tu. Dia tegur tuan-tuan. Tu hari tu masa tanya ustaz, orang tanya saya, macam mana pula ustaz ni, dia jin tu dia tegur kita. Sebab tu kalau kita belajar alam kemasyarakatan jin, jin ni dia ada banyak peringkat. Kadang-kadang jin yang duk rasuk kita tu jin Islam. Jin Islam pula profession dia qori. Ada orang kata takkan orang Islam sanggup buat macam tu. Tuan-tuan tak baca surat khabar kan? Tok Imam pun khabar anak dara. Maaf lah Tok Imam kat sini ya. Soal dia imam, soal dia hafiz, soal dia ulama, itu profession dia. Soal dalam badan kita ada nafsu, itu cerita lain. Sebab itu Imam Nawawi kata, aku tidak akan mengajar orang lelaki yang tidak ada janggut dengan misai. Sebab dia takut hari ini ada golongan yang lelaki suka lelaki. Sampai Imam Nawawi yang tak kahwin, yang alim, yang menulis kitab berpuluh ribu kitab dia tulis. Agak-agak kita ni boleh alim ke tuan-tuan? Saya ni tengok perempuan ustaz tak ada masalah ustaz. Agak-agak boleh kan? Tak boleh tuan-tuan. Allah uji kita. Kadang-kadang bila kita rawat, Allah datang perempuan cantik tu kan. Duk takbir ni, video ni dia rakam kat depan. Cantik sungguh. Sebab syaitan ni tuan-tuan, bila kita dah akad nikah dengan isteri kita, pasangan kita dah kita tengok tak ada feel dah. Kita akan tengok perempuan lain kasar feel.
itu nafsu dan syaitan. Sampai ulama kata, kalau kamu kahwin dengan seluruh perempuan yang ada dekat dunia ni pun, orang terakhir yang kamu akan nikah itu, nescaya kamu tengok anjing betina pun kamu akan ada selera. Sampai tahap macam tu jahatnya nafsu dalam tubuh badan kita. Jadi kalau kita nak cerita macam mana nak tunduk nafsu, itu cerita lain. Cerita macam mana nak rawat gangguan, itu cerita lain. Kemudian bila kita nak rawat pula, kena kenal pasti gangguan dalam tubuh badan itu mean in apa? Tahu mean in apa? Datang dari mana? Saka kah? Kalau sihir jenis apa? Yang tu yang saya namakan mendiagnosis, mengenal pasti, mengesan. Yang ini ramai yang tak ada kemahiran itu. Siapa yang nak belajar ilmu ni, saya boleh ambil dia syarat sebagai anak murid. Cuma dia punya pengerah dia mudah aja. Kena bagi dekat saya 1 juta. Bukan rupiah, bukan RM Malaysia. 1 juta bismillah. Bacalah bismillah 1 juta. Lepas tu habis mai jumpa saya. Sebab tuan-tuan, orang ada gangguan ni, dia takkan boleh buat bismillah walaupun 21 kali. Saya ada share dalam Tanyalah Ustaz, saya ada juga share dalam Nasi Lemak Kopi O. Hari ni saya share lagi sekali. Kalau tuan-tuan nak tahu badan tuan-tuan ada gangguan ataupun tidak, daripada segi amalan, mana kalau nak buat amalan lah, cuba amalkan Bismillahirrahmanirrahim, bacaannya 6 harakat, buat sebanyak 21 kali. Bila nak buat Ustaz? Buat selepas solat. Ingat amalan saya mesti buat selepas solat. Maknanya orang tak solat tak boleh buat. Tu kita gula-gulakan orang. Kadang-kadang orang dengar, oh bismillah senang kan, tapi dia terlupa yang belakang tu lepas semayang. Lepas tu bila dia buat amalan tak jalan, saya tanya dia, semayang tak tadi? Tak semayang. Amalan buat tak? Buat. Sama hak macam tadi lah, main ambil ayat kaulah masjid tapi tak main semayang. Ini konsep tu tak betul. Jadi siapa yang nak tahu badan dia ada gangguan ataupun tidak, secara ringkas, amalkan bismillah 21 kali, bacanya 6 harakat, buat selepas solat, bacanya mesti konsisten selama 21 hari. Jadi bila dia buat, tiba-tiba masuk hari 10, jaga-jaga, bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Maknanya bukan pukul 9, pukul 10. Jaga-jaga tuan-tuan pukul 12 tengah hari. Maknanya dia tak salah kan? Sebab dia boleh qada, tapi amalan saya tak boleh qada. Dia kena ulang balik buat daripada awal. Jadi kalau dia berjaya buat 21 hari itu, ada kemungkinan gangguan di dalam badannya itu tidak ada. Tapi kalau dia gagal, maknanya ada keberangkalian gangguan itu ada di dalam tubuh badan dia. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, kita panggil kaedah mudah. Tuan-tuan saya boleh bekalkan satu ubat yang saya namakan ubat scanning. Ubat scanning tu maknanya, bila tuan-tuan guna pakai mandi, malam tu dia akan datang mimpi-mimpi tertentu. Daripada mimpi itu kita boleh menafsirkan berdasarkan penyakit tuan-tuan dan perempuan. Itu kita sebut tafsir ataupun ibrah daripada mimpi. Itu kalau kita tidak punya masa. Jadi mengenal pasti ini satu benda yang sangat penting kalau kita nak memulakan proses untuk kita merawat. Kalau kita tak boleh kenal pasti, tuan-tuan jangan pergi buat rawatan. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kepakaran. Dia hanya menggunakan konsep farmasi. Farmasi maknanya cerita bagi ubat. Cerita bagi ubat, itu farmasi. Konsep doktor, sebelum bagi ubat dia cek dulu. Konsep doktor pakar, dia diagnosis dulu sebelum dia bagi ubat. Itu ada beberapa kaedah dan beberapa cara. Jadi kalau sesiapa yang berhajat tu, saya ada juga bawa benda tu. Kalau tuan-tuan malas nak pergi pusat rawatan saya, kalau nak beli melalui online, untuk hari ini saya memang KIV lah. Sebab saya tidak ada orang yang nak post saya punya ubat saya. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja yang dapat saya bicarakan pada pagi ini. Secara keseluruhannya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid kerana mengundang saya untuk sedikit sebanyak berkongsi pengalaman saya hari ini
kepada tuan-tuan dan puan yang melibatkan gangguan daripada makhluk halus. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah melindungi kita daripada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina abwaabal barakat. Allahumma aftah alaina abwaabal shifa. Allahumma aftah alaina abwaabal ilaj. Allahumma aftah alaina abwaabad dawa. Allahumma aftah alaina abwaabas sihah. Allahumma aftah alaina abwaabas salamah. Allahumma aftah alaina abwaabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin biqudrikal azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.